أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid As-Sabirin, Kampung Bukit Canggang, yang dimuliakan para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin muslimat hadirin hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana atas izin dan rahmatnya dapat kita berkumpul pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid karangan Al-Fadil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Mudah-mudahan perjumpaan kita mendapat rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala sekaligus dapat menambah timbangan amal kebaikan kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala fi yaumil mahsyar nanti insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman, jangan kamu makan harta sesama kamu dengan cara yang batil. Dan mudah-mudahan pengajian faraid kita juga termasuk dalam salah satu inisiatif dan usaha kita untuk kita mengelakkan diri daripada memakan harta secara batil. Tuan-tuan, bila berkata tentang faraid, insya-Allah pengajian kita akan melibatkan 3 aspek. Yang pertama, aspek teori. Bila kata teori, daripada buku lah, daripada muka surat 1 sampailah muka surat yang terakhir 300 lebih. Yang ni semua teori. Dan insya-Allah kita akan selitkan juga aspek-aspek isu-isu semasa supaya dapat kita kaitkan isu-isu yang berlaku dalam negara kita dengan hal yang berkait dengan faraid. Bila kita sebut tentang isu, insya-Allah sekiranya isu itu isu yang baik, kita akan jadikan sebagai tauladan. Sekiranya isu-isu tersebut isu yang tidak baik, kita jadikan tauladan dan sempadan. Dan insya-Allah kita akan selitkan juga dengan perkara-perkara berkait tentang pengurusan dengan pihak jabatan sekian, pengurusan dengan pihak amanah raya berhad, pengurusan dengan pihak pejabat pusaka kecil, pengurusan dengan pihak Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Tinggi Sivil dan sebagainya. Sikit-sikit kita akan masukkan, kita selitkan.
Kerana tujuan kami di kalangan da'i faraid di seluruh Malaysia, kami berada di bawah satu pertubuhan Doa Faraid Malaysia, tidak lain tidak bukan selain daripada berdakwah tentang faraid. Kita nak sampaikan kepada masyarakat, terutama dalam urusan pengurusan. Kalau kita mengaji tentang teori semata-mata tetapi kita tak tahu apa tindakan yang perlu kita buat, maka masalah-masalah yang sudah ada ini tidak akan dapat diselesaikan. Masalah apa yang ada sekarang ini, isu kita, kalau tuan-tuan lihat di media sosial, di Facebook, awal bulan 9 berkait tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 90 bilion harta faraid tak dituntut. Yang ini yang dikongsikan oleh Persatuan Pengguna Islam Malaysia, PPIM. Saya yakin tuan-tuan puan-puan dah maklum PPIM ni, suatu pertubuhan Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Dikongsikan isu yang berlaku di tanah air kita, 90 bilion harta faraid yang tidak dituntut. Dalam arti kata lain, urusan pusaka yang tidak diurus oleh waris. 90 bilion tuan-tuan. Rasanya kalau cash lah 90 bilion tu, kalau dimasukkan dalam masjid ini kita tak ada ruang nak bergerak. Duit tu penuh dalam masjid. 90 bilion. Setiap hari bulan terkeluar melimpah-limpah duitnya. Nak kata banyaknya nilai aset umat Islam yang tidak dituntut dan tidak diuruskan. Ini tujuan kami berada di kalangan masyarakat, di tengah masyarakat, supaya memberi kesedaran kepada masyarakat, disegerakan urusan pusaka. Jangan dilengah-lengahkan, jangan ditangguh-tangguhkan. Kadang-kadang kita masih lagi kuat persepsi-persepsi orang dulu-dulu, kubur merah lagi sibuk cerita tentang harta. Yang inilah akibatnya. Sedangkan dalam Islam kita dituntut untuk disegerakan urusan pusaka. Dan insya-Allah satu lagi isu semasa yang saya nak kongsikan nanti di hujung-hujung kuliah berkait tentang harta pusaka 2 bilion yang gagal diselesaikan. Ini berkait tentang isu tuntutan harta sepencarian. Tuan-tuan pun dah sedia maklum, kematian arwah pada tahun 2015. Sekarang tahun 2023, 8 tahun masih belum selesai. Nanti kita akan bincangkan pada hujung-hujung pengajian insya-Allah. Muka surat 34. Masih lagi kita masuk dalam bab ayat-ayat Al-Quran berkait tentang faraid. Dalam surah An-Nisa ayat 176, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Ini mru'un halaka laysa lahu walahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad fa in kanat tathnataini falahuma thuluthani mimma tarak wa in kanu ikhwatun rijalan wa nisaan falidzakari mithlu hazzil unthayain yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Yang bermaksud mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Kalalah ini ialah satu istilah. Bila dikatakan kalalah bermakna seseorang itu mati, dia tidak ada mak ayah dan ke atas dan tidak ada anak dan ke bawah. Tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada datuk, tidak ada nenek, dan tidak ada yang di bawahnya, anaknya, cucunya, cicit dan ke bawah. Yang ada cuma adik-beradik sahaja. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, iaitu jika seseorang meninggal dunia dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 daripada harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang lelaki seibu sebapa atau sebapa,
mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu berjumlah 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 daripada harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka, yakni ahli waris itu terdiri daripada saudara lelaki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara lelaki sebanyak bahagian 2 orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepada kamu supaya kamu tidak sesat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surah An-Nisa ayat 176. Kita lihat dulu apakah sebab nuzul ayat ini. Mesti ada kisah di sebalik penurunan ayat ini. Sebab penurunan ayat ini adalah riwayat Imam An-Nasai daripada Sayyidina Jabir. Dia berkata, ketika aku sedang sakit, Rasulullah SAW datang bertemu dengan aku. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, aku ingin berwasiat memberikan 1/3 daripada hartaku kepada adik-beradik perempuanku. Rasulullah SAW bersabda, baik. Aku berkata lagi, aku ingin berikan setengahnya. Baginda membalas, baik. Kemudian Rasulullah SAW keluar, dan tiada lama kemudian baginda masuk semula ke rumah Jabir seraya bersabda, aku merasakan kamu tidak akan mati kerana penyakitmu ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ayat yang menjelaskan pembahagian warisan bagi adik-beradik perempuan, iaitu sebanyak 2/3. Keadaan kalalah, tuan-tuan boleh lihat dalam rajah ini, nak bagi gambaran mudah. Bila kata kalalah, seseorang yang meninggal dunia, ini si mati, meninggal dunia, dia tidak ada bapa, tidak ada ibu, dan tidak ada yang di atas juga. Tidak ada anak, sama ada step yang pertama atau yang kedua dan ke bawah. Anak, cucu dan ke bawah tak ada. Itu istilah bagi kalalah. Tidak ada atas dan tidak ada bawah. Dalam carta faraid ada 4 golongan. Golongan pertama, golongan furu', golongan bawah. Golongan kedua, golongan usul, golongan atas. Bawah, anak, cucu dan ke bawah. Bila kata usul, atas, bapa, ibu, datuk, nenek dan ke atas. Golongan ketiga dipanggil sebagai hawashi, iaitu golongan sisi di kalangan adik-beradik. Dan adik-beradik yang waris ada 3 jenis. Adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik sebapa sama bapa lain mak, adik-beradik seibu sama ibu lain bapa. Adik-beradik yang lain, adik-beradik angkat, adik-beradik ipar, adik-beradik susuan, yang itu tak termasuk dalam waris. Cuma 3 jenis adik-beradik ini sahaja yang dikira termasuk dalam waris. Dan golongan yang keempat dalam istilah faraid diberi nama al-a'mam, golongan pakcik. Adik-beradik lelaki dengan bapa si mati, yang mana adik-beradik itu adik-beradik seibu sebapa dengan ayah si mati. Bermakna kalau dengan si mati hubungannya apa? Hubungannya pakcik. Pakcik, makcik termasuk ke tidak? Makcik tak termasuk. Golongan akmam ini hanya lelaki sahaja. Pakcik, sama ada pakcik seibu sebapa dengan bapa si mati, ataupun pakcik yang sebapa dengan ayah si mati. Sebapa sama bapa lain mak. Ini ringkas tentang carta waris. Jadi dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika seseorang meninggal dunia dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa, saudara perempuan,
maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 daripada harta yang ditinggalkan. Tadi yang di atas tak ada, yang di bawah juga tiada. Ada siapa? Saudara perempuan seibu sebapa. Ini sahaja yang ada seorang. Maka dapat berapa kata Allah? 1/2. 1/2. Adik-beradik perempuan seibu sebapa dengan si mati. Kalau ayah ada, adik-beradik ni termasuk tak dalam masalah kalalah? Tak termasuk. Maka adik-beradik terhalang, tak dapat. Sebab si mati ada bapa. Sama ada bapa atau ke atas. Bapa tak ada atau ada sebelah bapa, juga terhalang. Tak termasuk situasi adik-beradik ini dalam isu kalalah. Maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 daripada harta yang ditinggalkan. Dan saudaranya yang lelaki seibu sebapa atau sebapa mewarisi seluruh harta saudara perempuan. Kalau misal kata yang ada adik-beradik seibu sebapa perempuan seorang, kemudian ada saudara lelaki sebapa juga seorang. Si mati ni tak ada ayah, tak ada datuk, tak ada ke atas, tak ada anak, cuma ada saudara perempuan, adik-beradik seibu sebapa dengan saudara lelaki yang sebapa. Maka keadaan saudara perempuan dapat 1/2 dan bakinya akan dapat kepada saudara lelaki sebapa. Kerana hubungan dia berbeza. Yang ini seibu sebapa, yang ini sebapa. Jika dia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu berjumlah 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 daripada harta yang ditinggalkan. Kalau misal kata yang ada cuma adik-beradik seibu sebapa perempuan sahaja, tetapi bilangannya 2 orang atau lebih, ini sahaja yang ada, maka dia akan dapat 2/3. Dan bakinya akan pergi kepada siapa? Kena cari satu persatu waris asabah. Waris asabah binafsi, waris asabah bighairi dengan ma'al ghairi. Asabah ada 3, nanti kita akan masuk dalam bab asabah. Kalau dah tak jumpa dah waris lelaki di kalangan ahli waris untuk mendapat asabah, maka bakinya akan pergi ke mana? Ke Baitul Mal. Baitul Mal. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri daripada saudara lelaki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara lelaki sebanyak bahagian 2 orang saudara perempuan. Kalau misal kata yang ada saudara perempuan ni ada dan saudara lelaki juga ada, dua-dua ni ada, seorang lelaki, seorang perempuan, maka bahagian mereka ini akan dapat keseluruhan harta dengan nisbah lelaki 2, perempuan 1. Macam mana nak kira bahagian lelaki? Berapa orang lelaki kalikan 2 tambah bilangan perempuan. Contoh, lelaki ada 4 orang, perempuan ada 3 orang. Lelaki kalikan dengan 2, 4 kali 2 8, tambah perempuan 3, 11. Bermakna lelaki 2/11, yang perempuan 1/11. Allah menerangkan hukum ini kepadamu supaya kamu tidak sesat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surah An-Nisa ayat 176. Yang kedua, sumber hukum faraid daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita cerita daripada sumber Al-Quran. Yang lepas surah An-Nisa ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, kemudian ayat 176. InsyaAllah yang sekarang ini kita akan masuk sumber hukum faraid yang kedua, iaitu daripada sumber hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikut di antara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hukum faraid. Hadis pertama, An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhiqul faraidha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin. Muttafaqun alaih. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan bahagian warisan yang ditentukan
kepada pemiliknya, yakni ahli fardu. Adapun bakinya, maka bagi waris lelaki yang paling dekat nasabnya. Siapa waris yang fardu? Yang Allah dah tetapkan dalam Al-Quran. Bapa, ibu, suami, isteri, anak perempuan, adik-beradik perempuan. Jika mereka seorang atau ramai, tetapi semuanya perempuan. Selain daripada yang fardu, kalau ada baki, Nabi SAW perintahkan berikan kepada siapa? Berikan kepada waris lelaki yang paling dekat dengan nasabnya. Kita lihat carta balik. Golongan asabah terbahagi kepada empat kelompok, 4 grup lah kita kata. Asabah yang pertama di kalangan furuk waris. Furuk ni mana? Bawah. Di kalangan anak lelaki, anak cucu lelaki, anak perempuan, dia dapat asabah bila bersama dengan anak lelaki. Cucu perempuan juga dapat asabah bila bersama dengan cucu lelaki. Namanya asabah bi ghairi. Tetapi kalau anak perempuan tak ada adik-beradik, tak ada anak lelaki, maka dia tak dapat asabah, dia dapat bahagian fardu. Kalau yang seorang tadi berapa? 1/2. Kalau 2 orang atau lebih, 2/3. Ini golongan pertama, asabah baki. Kalau disebut baki, tak ada 2 kelompok dapat, mesti 1 saja yang dapat. Sama ada kelompok di kalangan furu', iaitu anak, ini kelompok yang pertama. Yang kedua, golongan usul. Sekiranya si mati ini tak ada anak lelaki, dia cuma ada anak perempuan saja. Anak lelaki tak ada, anak perempuan dia ada. Maka anak perempuan ni tengok berapa orang. Kalau misal kata anak perempuannya seorang, maka seorang akan dapat 1/2. Ada tak baki? Ada. Bakinya 1/2. Pergi ke mana? Pergi ke bahagian usul, iaitu bapa. Bapa ada ke tidak? Ada. Bapa punya fardu 1/6 tambah dengan asabah. Kalau tak ada bapa, kena pergi dekat datuk, ayah kepada bapa. Bila kita kata datuk ni mesti dari jalur ayah. Bahasa kita, datuk ni belah mak pun kita panggil datuk, belah ayah pun kita panggil datuk. Tetapi yang termasuk dalam waris, dalam faraid adalah abul ab, bapa kepada bapa. Bapa kepada ibu, abul bukan ahli waris. Jadi termasuk dalam zawil arham. Nanti kita akan masuk ahli waris, ahli keluarga yang dikategorikan dalam kelompok zawil arham. Kalau misal kata bapa juga tak ada, bapa tak ada, anak lelaki tak ada, cucu lelaki tak ada, yang ada anak perempuan sahaja seorang, kemudian bahagian dia 1/2. Asabah pergi ke mana? Pergi ke kelompok yang ketiga, iaitu bahagian hawashi, adik-beradik yang lelaki atau perempuan bersama dengan lelaki. Misal kata ada seorang anak perempuan, ada seorang saudara lelaki seibu sebapa. Yang anak perempuan dapat 1/2 kerana seorang, bakinya 1/2 pergi kepada saudara seibu sebapa dengan si mati. Adik-beradik si mati lelaki, abang ataupun adik lelaki. Kalau misal kata waris yang ada saudara lelaki seibu sebapa dan saudara perempuan seibu sebapa, dua-dua ada, lelaki ada, perempuan ada, adik-beradik si mati. Si mati tak ada anak lelaki, ayah dah lama meninggal dunia, ada anak perempuan seorang. Anak perempuan dapat 1/2, bakinya akan dapat kepada saudara lelaki seibu sebapa dan saudara perempuan seibu sebapa dengan nisbah 2 lelaki 1 perempuan. Ini golongan yang ketiga. Kalau misal kata tak ada saudara lelaki seibu sebapa, cari saudara lelaki sebapa. Ada tak? Kalau tiada juga, cari anak lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa. Bermakna kalau dengan si mati sebagai apa? Anak buah, anak saudara. Adik-beradik si mati, anaknya. Sebab adik-beradiknya mati dulu. Yang ada anaknya, anak saudara. Yang ini akan dapat asabah. Kalau yang ni tak ada, cari anak daripada saudara lelaki sebapa. Ini untuk kelompok asabah. Yang ini tidak termasuk.
Saudara seibu tidak termasuk waris asabah. Kerana saudara seibu sama ibu lain ayah, dia ada ketetapan tersendiri. Dan dia tak ada nisbah 2 bahagian lelaki, 1 bahagian perempuan. Untuk saudara seibu mudah je kita nak ingat. Bila mana dia dapat? Bila si mati tak ada anak dan tak ada atas, dia akan dapat, kalau seorang dapat 1/6. Kalau ada 2 orang dapat 1/3, bahagi sama rata, tak kira lelaki atau perempuan. Ini golongan yang ketiga untuk asabah. Kalau yang ini tak ada, baru pergi golongan yang keempat, golongan a'mam, iaitu bapa saudara seibu sebapa dengan bapa si mati, pak cik si mati. Cari pak cik, ada lagi tak hidup? Kalau ada, okey, dialah waris. Kerana anak tak ada, sampai cucu tak ada, ayah tak ada, datuk tak ada, adik-beradik seibu sebapa tak ada, anaknya pun tak ada, adik-beradik sebapa tak ada, anaknya pun tak ada. Jumpa pak cik. Pak cik, bila kata pak cik lelaki lah, seibu sebapa dengan bapa si mati. Tak ada pak cik ni, anaknya ada, juga termasuk waris. Ada pak cik, ada anak, anak tak dapat, yang dapat pak cik sahaja. Kalau misal kata tak ada yang seibu sebapa, ada yang sebapa sahaja, yang ni tak ada, yang ni pun tak ada, yang ni pun tak ada, dapat juga yang sebapa. Makna kata faraid ini nak lepas ke tangan Baitul Mal bukan mudah. Kita kena siasat satu persatu dari jalur keluarga si mati, sampailah golongan a'mam ni yang kita rasa jauh sangat dah pun dapat mewarisi harta pusaka, sekiranya golongan sebelumnya tiada lelaki yang terdekat dengan si mati. Hadis yang kedua, an Usamah bin Zaid anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yarithul muslimul kafira wa la yarithul kafirul muslima, muttafaqun alaih. Daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Islam tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam. Bila sebut kafir, sama ada dia memang tidak masuk Islam ataupun murtad, juga termasuk dalam kategori kafir. Contoh, keluarga ni keluarga non-muslim, bukan Islam. Anaknya memeluk agama Islam mu'allaf. Anak ni meninggal dunia, maka hartanya tak boleh diwarisi oleh keluarga bapa ibunya yang masih belum beragama Islam. Atau sebaliknya, bapanya meninggal dunia, bapanya bukan Islam, belum peluk Islam, anak ni baru sehari memeluk Islam mu'allaf, ayahnya terkejut, pun sakit jantung, meninggal dunia, maka anak ini tak dapat mewarisi pusaka bapanya yang berlainan agama. Ini dalam bab perkara yang menghalang seseorang daripada mewarisi pusaka. Nanti kita akan masuk 3 sebab kenapa seseorang itu terhalang daripada mewarisi pusaka. Yang pertama, dengan sebab membunuh. Dan membunuh ni termasuk dalam semua jenis pembunuhan, sengaja tak sengaja juga termasuk terhalang. Yang kedua, sebab yang menjadikan seseorang itu terhalang daripada mewarisi pusaka dengan sebab berlainan agama. Ayah Muslim, anak murtad, na'udzubillah. Ayah meninggal dunia, anak yang murtad ini tak dapat mewarisi pusaka. Anak-anak yang lain yang masih Islam boleh mewarisi pusaka. Dan yang ketiga, perkara yang menghalang adalah dengan sebab walak, penghambaan. Nanti kita akan masuk dalam bab perkara-perkara yang menghalang seseorang itu daripada mewarisi harta pusaka. Hadis yang ketiga, an Ibnu Buraidah an abihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil jaddati sudus idza lam yakun dunaha ummun, rawahu Abu Daud wan Nasa'i. Daripada Abdullah bin Buraidah, daripada ayahnya radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada nenek 1/6 apabila si mati tidak mempunyai ibu. Nenek ni ada 2 jenis. Kalau datuk tadi 1 je, sebelah bapa sahaja. Tetapi nenek dua-dua dapat, sama ada sebelah bapa ataupun sebelah ibu. Bila kata nenek, dua-dua ni dapat.
Cuma kita kena tahu yang mana terhalang, yang mana menghalangi dan yang mana yang terhalang. Kalau misal kata ibu si mati tiada dan bapa si mati juga tiada, maka nenek kedua-duanya kalau ada akan dapat 1/6 dikongsi berdua. Ini kalau ayah si mati tiada, ibu si mati juga tiada. Tapi kalau misal kata salah seorang ada, dan kita lihat bagaimana situasinya. Ibu tak ada, nenek sebelah ibu ada, bapa ada, nenek sebelah bapa ada. Silap, sorry. Nenek sebelah ibu ada, ibu ada, bapa ada, nenek sebelah bapa juga ada. Bermakna ibu ni dia akan menghalang kedua-dua nenek. Nenek sebelah ibu tak ada, nenek sebelah bapa juga tak dapat. Kalau misal kata salah seorang ada, bapa ada, kemudian ibu ada, dua-dua nenek tak dapat. Kalau misal kata ibu ada, bapa tiada, nenek sebelah bapa dapat. Nenek sebelah bapa dah dapat. Ini bahagian nenek. Dia akan dapat dua-dua. Kalau misal kata dua-dua ada, dengan sebab ibu dan juga bapa tiada. Hadis yang keempat, insya-Allah kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. 8.20, sikit lagi nak masuk waktu Isyak. Kita sentuh sedikit dalam isu semasa berkait tentang harta sepencarian. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kalau kita lihat dalam kitab-kitab fiqh, tidak ada perbahasan tentang harta sepencarian. Cuma Islam dalam kaedah fiqhiyah, kaedah fiqh, ada disebutkan al-adat muhakkamah. Al-adat muhakkamah, maknanya adat itu boleh dijadikan hukum selagi mana adat tersebut tidak bertentangan dengan syarak. Isu harta sepencarian, ianya melibatkan hak. Makna harta sepencarian ni apa? Harta yang diperolehi sepanjang hidup pasangan suami isteri. Kalau misal kata suami ni sebelum kahwin dah ada rumah dan dah bayar cash dah pun, kemudian berkahwin, kemudian meninggal dunia, isteri ni tak layak untuk menuntut rumah tadi kerana ada rumah tu sebelum berkahwin. Yang dikatakan harta sepencarian, adanya harta itu semasa tempoh perkahwinan, baru layak untuk dituntut. Dan bila kita sebut tentang harta sepencarian, ianya melibatkan hak. Hak bagi pasangan, tak kira suami ataupun isteri. Cuma kebiasaan yang berlaku dekat mahkamah-mahkamah yang menuntut harta sepencarian siapa? Isteri, perempuan kebanyakannya. Lelaki jarang, tak tahu, setakat ni saya tak pernah dengar lagi suami menuntut harta sepencarian. Kalau ada tu boleh, kerana itu hak dia. Tetapi bila kita sebut tentang hak, ianya bukan wajib tetapi pilihan. Sama juga dengan isu wasiat wajibat. Nanti kita akan masuk isu semasa wasiat wajibat. Dalam faraid juga tak ada wasiat wajibat, tetapi di Malaysia, khususnya di Selangor, boleh dituntut wasiat wajibat. Contoh keadaan yang mudah nak nampak, misal kata si mati ada 2 orang anak lelaki, ada seorang anak perempuan. Anak lelaki ni yang pertama meninggal dunia dulu dah, sebelum ayahnya mati. Tetapi anak lelaki yang mati ni ada anak lagi, bermakna cucu kepada datuk yang mati ni. Jadi datuk ni mati, cucu dapat ke tidak? Tak dapat. Kerana apa? Ada anak lelaki dan anak perempuan. Sedangkan cucu ni ayahnya dah mati dulu sebelum datuk mati, maka dia terhalang. Dia boleh tuntut atas nama wasiat wajibat. Ada syarat-syaratnya panjang. Tuan-tuan boleh Google. Jabatan Mufti Negeri Selangor pun dah keluarkan warta tentang proses tuntutan wasiat wajibat. Dan proses harta sepencarian ini pilihan, bukan mesti. Maknanya kita sama ada isteri ataupun suami,
Kita berhenti kejap azan, kemudian kita sambung sedikit insya-Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qa'imah ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu alaihi wasallam. Ini kena tulis. Dan sambung sedikit dalam 5 minit ke 10 minit. Harta sepencarian pilihan, bukan automatik dapat. Sama juga dengan isu wasiat wajiban. Dan di mana tempat kita nak tuntut? Di Mahkamah Tinggi Syariah. Dan apa yang perlu kita kemukakan kalau kita nak tuntut? Kita kena bagi sebab dan bukti-bukti. Kebanyakan isu-isu yang berlaku, contoh, isteri ini sepanjang hidup dia tak bekerja. Dia sebagai suri rumah. Suami ini meninggal dunia, dalam tempoh perkahwinan adalah aset-aset yang dibeli menggunakan duit suami sepenuhnya. Isteri tak keluar modal langsung, tetapi bila berlaku kematian isteri ini, dia tuntut di mahkamah. Dia bagi alasan kepada hakim, tuan hakim, suami saya ini meninggal dunia dalam keadaan dia ada harta rumah, tanah dan sebagainya, beli guna duit dia sendiri. Tetapi saya ada jasa sepanjang tempoh perkahwinan. Saya jaga anak-anak dia, saya jaga makan pakai dia. Boleh tuntut tak? Boleh di mahkamah. Dan mahkamah yang akan menentukan berapa kadar jumlah yang layak dituntut oleh isteri ini tadi. Atau dalam kes lain yang biasa berlaku, rumah ini rumah nama suami saya. Betul, nama dia tunggal, bukan bersama. Tetapi kadang-kadang ada bulan-bulan tu saya yang bayarkan. Kalau setahun tu boleh jadi 3-4 bulan tu saya yang bayarkan. Saya guna duit saya. Tetapi nama suami dia nak tuntut. Dan pihak mahkamah dia akan minta bukti. Apa bukti puan? Bayarkan. Jadi muslimat di sebelah sana, kalau ada jasa-jasa melibatkan kos, kalau ada resit-resit simpan, itu bukti. Kalau nak tuntut di Mahkamah Tinggi Syariah atas tuntutan harta sepencarian. Pendek kata, nak bagi ringkas, harta sepencarian ini yang akan menentukan adalah pihak mahkamah. Sama ada layak ataupun tidak, sama ada berapa amount jumlahnya, pihak mahkamah yang tentukan. Kerana ianya tidak ada dalam kitab-kitab fiqh. Ulama-ulama dahulu tak ada membincangkan. Cuma di Malaysia kita meraihkan atas kaedah fiqhiyah al-adat muhakkamah. Adat itu, kebiasaan itu boleh diterima pakai selagi mana tidak melanggar syariat, melanggar syarak. Itu berkaitan tentang harta sepencarian. Ia tidak automatik menjadi milik pasangan, tetapi mesti dituntut terlebih dahulu di Mahkamah Tinggi Syariah. Kadar yang boleh dituntut akan ditentukan oleh mahkamah tertakluk kepada bukti dan sokongan yang ada berdasarkan kepada sumbangan langsung ataupun tidak langsung. Sumbangan langsung tadi macam dia dulukan duit dia. Dalam tempoh setahun tu 2-3 bulan dia yang bayarkan rumah tu. Itu sumbangan langsung. Atau sumbangan tidak langsung tadi, tak guna duit dia, guna duit suami, tetapi dia ada jasa untuk sepanjang tempoh suaminya bekerja, mencari duit, membeli harta itu, saya ada jasa dengan menjaga anak-anaknya. Kalau saya tak ada, suami kena bayar dekat pengasuh. Seorang dah berapa dah sebulan nak kena bayar. Dia akan berhujah begitu, pihak mahkamah yang akan tentukan. Pada asalnya hanya suami atau isteri yang berhak untuk membuat tuntutan. Jika ada tuntutan daripada anak-anak bagi pihak ibu bapa yang telah meninggal, maka terserah kepada mahkamah untuk menerimanya ataupun tidak. Cuma sebaiknya kita janganlah melibatkan mahkamah. Kalaulah misal kata kita boleh selesaikan dengan keluarga, itu lebih baik. Kadang-kadang mak, contoh anak-anak ni, mak kata rumah ni rumah ayah betul, tetapi mak ada jasa pada rumah ni. Anak-anak cakap, tak apalah mak, bahagian rumah ni harta arwah pusaka rumah ini mak ambillah. Nanti kalau mak dah tak ada, jatuh ke kami juga. Makna selesai tak urusan kat situ? Selesai. Makna tak perlu isteri ni tadi tuntut di mahkamah atas nama tuntutan sepencarian. Tapi kadang-kadang anak ni pun salah juga.
dengan mak sendiri pun dia nak berkira. Timbullah itu, timbullah ini, maka mak ini kena buat tuntutan di mahkamah tinggi syariah. Sama ada menggunakan lawyer ataupun tidak. Kalau misalnya kata urusan tu boleh diuruskan sendiri, silakan. Tapi kebanyakan yang menggunakan peguam. Dan kita di MAIS ada khidmat. Bukanlah nak kata mesti dapat, tidak. Bantuan peguam cara bagi isu-isu yang melibatkan tuntutan harta sepencarian, tuntutan wasiat wajibat, tuntutan perceraian ke dan sebagainya, ada di MAIS bantuan guam cara. Boleh berhubung dengan pihak MAIS seandainya kita ni tidak mampu untuk keluarkan modal untuk urusan perbicaraan di mahkamah tinggi syariah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Ada tak soalan satu dua sebelum kita hentikan? Ada. Ya. Betul. Harta sepencarian selagi tak selesai, pusaka akan tertangguh. Itu yang isu ni terjadi sehingga 8 tahun, drag 8 tahun. Pusaka belum boleh diuruskan selagi mana tuntutan-tuntutan sebelum pusaka itu belum selesai. Wasiat wajibat, tuntutan harta sepencarian, kena selesaikan dulu yang tu, barulah boleh pusaka. Jadi kena faham prosesnya mengambil masa. Kalau di kalangan waris-waris ada yang mati dulu dalam tempoh 7 tahun, 8 tahun tu, dah jadi masalah lain dah nanti. Akan jadi munasakhat, kematian berlapis. Nak kira balik satu persatu, cari balik waris satu persatu, akan menjadi rumit. Ada pro kontra. Sebab tu saya kata tadi, sebolehnya bincang di luar mahkamah. Kalau misalnya kata ada hak-hak kita, ni pun kadang-kadang isu yang berlaku. Sahabat saya, dia cerita rumah mak dia, rumah ibu ayahnya, dia bagi sumbangan dalam jumlah yang agak besar, 30,000, kerana nak renovate rumah mak ayah dia. Bila mak ayahnya mati, dia nak buat tuntutan, tuntutan daripada modal yang diberikan sebelum ni masa hidup, 30,000. Jadi bila mahkamah tanya, masa encik bagi ni atas nama apa sumbangan? Bila kata sumbangan, jangan diungkit lagi lah. Dan nama pun sumbangan. Yang kita bagi sumbangan tu bukan kepada orang lain, kepada mak ayah kita sendiri. Jadi benda tu tak perlu pun diungkit. Bincang dulu sesama waris, sesama keluarga. Pastikan tidak ada. Kalau dah tak boleh sangat nak bincang, barulah pergi ke proses seterusnya di peringkat mahkamah. Kalau boleh elak, kerana keburukannya, selagi tak selesai urusan itu di mahkamah, selagi itulah urusan pusaka akan tertangguh. Tak boleh dimulakan lagi bicara kuasa pusaka, kena selesaikan dulu satu persatu. Begitu juga dalam urusan wasiat. Tapi wasiat insya-Allah mudah, kerana wasiat-wasiat yang ada dokumentasi. Kalau contoh tuan-tuan nak buat di MAIS pun boleh. Murah sahaja, kosnya, fee dia RM300 sahaja untuk satu wasiat. Pelaksanaan nanti dia ada punya charge kiraan-kiraan per peratus daripada nilai hartanya. Tapi permulaan tu cuma RM300 sahaja. Wasiat penting ke tidak? Sunat. Asal dulu hukum wasiat wajib. Berdasarkan ayat Al-Quran, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Diwajibkan kepada kamu untuk membuat wasiat ketika hampir mati kepada siapa? Ibu bapa dan kerabat. Ini sebelum turunnya ayat faraid. Turun ayat faraid, maka hukum wajib wasiat dimansuhkan menjadi sunat. Bila kata sunat, jangan kita ambil ringan. Wasiat ini penting ke tidak? Bagi saya penting. Waktu kita hidup, kita ada harta cukup-cukup makan. Kita ada harta tanah 2 ekar, itulah sumber kita punya pendapatan. Kita nak bagi kat orang, nak sedekah, nak infak, takut kita tak cukup makan bulan-bulan akan datang. Tapi kita sunat untuk wasiatkan. Jangan lebih daripada 1/3. Had maksimum wasiat 1/3 daripada harta sebelum wasiat. Bukan daripada harta keseluruhan. Sebab sebelum wasiat tu ada step-step sebelum daripada wasiat. Pengurusan jenazah, hutang si mati dengan Allah, hutang si mati dengan manusia. Selesaikan dahulu berapa bersih yang tinggal sebelum wasiat. Kalau contoh ada 10,000, kemudian si mati ni ada membuat wasiat dengan jumlah nilaian 3,000 contoh. Lebih ke tidak 1/3? Tak lebih. Boleh, sah.
Kalau lebih daripada 1/3, kena dapat persetujuan daripada ahli waris. Kalau misal kata ahli waris tidak bersetuju, ambil maksimum 1/3 sahaja. Kita waktu hidup nak infak, kita takut-takut nanti esok aku nak makan apa. Tapi kita boleh buat semasa kita hidup wasiat. Bila aku mati nanti, tanah atau harta yang ada tu digunakan untuk sekolah anak yatim, untuk wakaf masjid dan sebagainya, untuk kita juga. Dalam masa yang sama kita ada tinggalkan lagi harta kepada waris kita melalui pusaka, melalui faraid, 2/3 lagi. Cuma maksimum 1/3 untuk wasiat. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Andai terkasar bahasa, tegur hadir tuan-tuan dan juga puan-puan, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.